Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al 'amalana kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin ghayraka. Kita sambung pembacaan kitab Mishkat dalam bab taharah kita pada muka surat 76. Buku hijau ni buku Midrajul Fawatih, muka surat 76. Di bawah tajuk yang ditulis itu beberapa larangan Nabi SAW. Muka surat 76, bawah tajuk beberapa larangan Nabi SAW. Kita masih lagi duduk dalam bab adab qada hajat ataupun adab tandas lah. Jadi ada beberapa larangan Nabi berkaitan dengan menggunakan tandas ataupun semasa qada hajat. Wa an Ruwaifi' ibn Thabit qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika ba'di فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أبو داود. Dari segi teks Arabnya, kalau dalam buku ditulis oleh Abu Na'ilah ni, teks Arab dia ada sedikit perbezaan di situ. Dia kata an Ruwaifi' ibn Thabit qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini sama lagi, ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bika ba'di. Sampai sini masih sama lagi. Fa akhbirin nasa. Kalau dalam cetakan kita ni Midrajul Fawatih ni, dia kata anna man aqada lihyatahu. Tapi dalam teks yang ditulis oleh Abu Na'ilah hafizahullah, dia tulis annahu. Dia ada annahu situ. Dia tak ada, dia bukan anna saja, dia annahu. Perbezaan di situ. Man aqada lihyatahu aw taqallada, situ sama. Wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin, sama. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, di dalam teks Midrajul Fawatih tidak ditulis selepas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa sallallahu alaihi wasallam tidak ditulis, tapi dalam teks ni ditulis. Dan dia tulis, kalau dalam teks Midrajul Fawatih yang kita guna ni, dia tulis bari'um minhu, tapi di sini dia tulis minhu bari'un. Ada perbezaan sikit teks. Sayyidina Ruwaifi', ini terjemahan Sayyidina Ruwaifi' bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi', semoga umur kamu panjang selepas kewafatanku. Maka hendaklah kamu memberitahu kepada manusia bahawa barang siapa yang menjalin janggutnya, mengikat janggutnya, memakai tangkal atau beristinja menggunakan najis binatang yang kering atau tulang, sesungguhnya Muhammad berlepas tanggungjawab daripadanya.
Di sini dia menggunakan perkataan menjalin. Kalau terjemahan sini dia menyimpul. Ada juga mengikat. Jadi kita tengok. Sekali lagi terjemahan dia kata Sayyidina Ruwaifi' bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi', semoga umur kamu panjang selepas kewafatanku, maka hendaklah kamu memberitahu kepada manusia bahawa barang siapa yang menjalin janggutnya, memakai tangkal atau beristinja menggunakan najis binatang yang kering atau tulang, sesungguhnya Muhammad berlepas tanggungjawab daripadanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Perkataan Nabi SAW dalam hadis la'alla al-hayata satatulu bika ba'di. Penulis kata ini sebenarnya satu pengkhabaran daripada Nabi SAW mengenai perkara yang akan berlaku, yang akan datang, dan ianya salah satu mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW memberitahu kepada Sayyidina Ruwaifi' radhiyallahu anhu perkara tersebut setelah baginda SAW diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi sendiri tahu, tapi dikhabarkan kepada Nabi, kemudian baru Nabi SAW beritahu kepada sahabat tadi, Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Jadi di sini Nabi juga tidak mengetahui perkara ghaib. Sebagaimana sesuai dengan ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Tidak ada. Tak manusia ke, malaikat ke, jin ke, syaitan ke, nabi ke, rasul ke, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan apa yang diberitahu oleh rasul dan nabi adalah apa yang diwahyukan kepada mereka. Jadi Nabi sendiri tidak tahu. Bukan kata Nabi ni tahu perkara gaib, tak maknanya sahabat ni akan hidup lebih lama lagi selepas kewafatan baginda, tapi diberi tahu kepada Nabi. Apa yang dikhabarkan Nabi SAW itu ternyata benar. Sayyidina Ruwaifi' radhiyallahu anhu telah diberikan umur yang panjang dan beliau meninggal dunia pada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, iaitu setelah berlalunya 30 tahun, lebih 30 tahun daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperkatakan oleh Nabi tadi terbukti apabila sahabat ni meninggal sekian lama nak kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW melarang 3 perkara dalam hadis ini. Ada 3 larangan yang disebut dalam hadis ini. Dia kata, pertama, menjalinkan janggut. Yang kedua, larangan supaya tidak memakai tangkal. Dan juga yang ketiga, supaya tidak beristinja menggunakan najis binatang, dan juga tidak beristinja dengan menggunakan tulang. Jadi perkara yang pertama ni menjalinkan janggut. Ini kita belum bincang lagi lah. Dia kata perbuatan ini dilarang kerana ianya seolah-olah mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan meniru adat-adat orang kafir. Tambahan pula padanya terdapat tasyabuh bin nisa, menyerupai wanita. Jadi perbuatan ini dilarang sebab ada menyerupai perbuatan orang kafir dan juga menyerupai perbuatan wanita. Mungkin dari segi rambut kot, wanita simpul rambut ataupun jalin rambut. Jadi jalin janggut ni menyerupai perbuatan itu. Ada juga disebut dianya merupakan amalan orang Yahudi lah, amalan orang Yahudi, jaling apa dia janggut tu. Ada yang kata ikat ataupun
jaling sini supaya nampak lebih pendek, tak? Ataupun dia mengkerintingkan janggut dia. Wallahu alam yang mana. Ada juga sebut ada timbulnya rasa sombong, tak? Timbulnya rasa sombong dalam diri. Wallahu alam. Tapi larangan itu wujudlah, larangan wujud menjalinkan janggut, mengikat janggut. Yang kedua, memakai tangkal. Tangkal ni maklumlah, tak? Kita semua tahu ada tangkal. Cuma kita tengok sini apa dia kata-kata penulis. Dia kata pada peringkat permulaannya Nabi SAW melarang mengalungkan tangkal kerana sewaktu itu orang ramai masih mempercayai tangkal itu muassir bidzat, iaitu ianya sendiri boleh menyelamatkan seseorang, menolak bala dan sebagainya. Jadi mengikut penulis, dia kata Nabi SAW larang pada masa tu disebabkan masyarakat ni dia kata baru saja mengenali Islam dan kepercayaan tahyul mereka, tak, kepercayaan karut mereka masih kekal lagi ataupun masih ada sakit baki lagi dalam fikiran mereka. Jadi Nabi larang, tak? Dan mereka percayanya kerana benda tu sendiri, tangkal tu sendiri adalah yang menghilangkan, kita kata bala ke, ataupun yang menghilangkan kesusahan mereka, tak, yang mendatangkan manfaat, tak? Jadi disebabkan fikiran gitu, kepercayaan gitu, Nabi larang pada peringkat awal. Dia kata inilah adat orang jahiliah. Dia kata setelah kepercayaan seperti ini terhapus daripada diri mereka dan mereka menggunakannya dengan syarat ianya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan syariah. Apa dia? Setelah kepercayaan seperti ini terhapus daripada diri mereka dan mereka tidak lagi menganggap tangkal itu muassir bidzat, maka tangkal dibenarkan menggunakannya dengan syarat ianya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi mengikut penulisnya, dia berpendapat bahawasanya selepas berlalunya masa dan kepercayaan masyarakat Islam tu telah betul dan mereka tidak lagi meyakini bahawasanya tangkal itu yang memberi manfaat, tak, yang menghilangkan mudarat, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menghilangkan dan yang memberi manfaat. Jadi maka dibenarkan. Ini pendapat penulis lah. Ada di sana pendapat yang lain, pendapat yang mengatakan tidak boleh, tangkal ni tidak boleh. Ada disebutkan dalam fatwa lah, fatwa mufti wilayah berkenaan dengan memakai tangkal ni. Jadi dia bahas tak, benda yang berkaitan gantung tangkal ataupun pelaris, tak, pelaris guna untuk menarik pelanggan ataupun pakai untuk apa, jadi kebal ke. Jadi benda tu dibincang dan dia menyebut bahawasanya ada di sana pendapat yang mengatakan boleh selagi mana menggunakan ayat Al-Quran, tak, menggunakan ayat Al-Quran. Dan pendapat yang kedua kata tak boleh, sebab ni lah, sebab masyarakat akan meyakini apa dia, tangkal tu lah yang akan membuat kedah tu jadi laku ke, tak, yang memberi manfaat, tak. Jadi kita baca sedikitlah fatwa ni. Soalan ditanya berkenaan dengan menggunakan pelaris lah, pelaris di kedah, lebih kurang dengan tangkal lah.
Dia kata menjawab soalan yang timbul, soalan menggunakan inilah pelari tu, meletakkan benda-benda fizikal sebagai pelaris menjadi bagi menarik pelanggan serta melariskan perniagaan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini kerana pergantungan seseorang akan beralih kepada pelaris. Bila guna pelari kan, memang yakin-yakin sebab inilah ataupun pucanya mari sini tak guna pelari tak, lari dah. Hal ini apa dia kata, ia adalah satu amalan yang khurafat yang boleh membawa kepada mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelari tak. Kepercayaan kita, rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, baik buruk manfaat semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila guna benda-benda gini, dia akan lari kepercayaan tadi. Kepercayaan apa dia, hak asalnya manfaat dan mudarat ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila lari kepada tangkal tadi tak, pelari tadi. Perbincangan berkenaan hal ini sering dikaitkan dengan tamimah, tangkal. Meletakkan benda-benda fizikal tersebut di premis perniagaan dengan harapan dapat menarik pelanggan dan melariskan perniagaan termasuk dalam perkara menggunakan tangkal. Jadi pakai tangkal ni bukan sahaja di tubuh lah tak, ikat di pinggir ke, di lengan ke, pakai tekuk ke, bukan itu sahaja dia kata. Bahkan hak guna apa, pelari di tempat perniagaan ni, kedai-kedai apa semua, dia termasuk benda apa dalam kategori yang sama. Sesungguhnya Islam melarang sebarang penggunaan tangkal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Imam Al-Munawi di bawah sini kata-kata Imam Al-Munawi, menggunakan tangkal dianggap syirik kerana bererti seseorang itu meyakini ia dapat memberi pengaruh dan ini boleh membawa syirik pada Allah. Nah, bila apa dia guna tangkal ni, kita memang kita boleh nasihat tak, jangan percaya benda ni gini semua. Tapi dalam keyakinan tu lama-lama mungkin dia akan beralih dan dia akan mula mempercayai bahawasanya tangkal itulah yang memberi manfaat kepada dia kan. Jadi mengikut pendapat ni kan, tak boleh lah. At-Tibi pula berkata, maksud syirik pada hadis di atas adalah apabila seseorang meyakini bahawa ia, yakni jampi, tangkal dan tiwalah tadi mempunyai kekuatan dan mampu memberi kesan dalam mempengaruhi dan mengubah sesuatu, dan perkara tersebut adalah jelas bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Dalam hadis yang lain dan diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksud dia kata, sesiapa yang menggantungkan tangkal, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan selamatkannya dari tangkal itu, dan siapa yang memakai azimah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sempurnakan azimah itu. Riwayat Baihaqi dalam Sunanul Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut dengan makna, sesiapa yang menggantungkan sesuatu, nescaya dia akan diserahkan kepadanya, kepada benda yang digantung tu. Allah tidak akan ambil cara kepada dia, Allah akan serahkan urusan dia kepada benda tu. Tak? Ibnu Athir seperti mana dinukilkan oleh Syekh Mulla Ali Qari berkata, siapa yang menggantungkan sesuatu ke atas dirinya daripada pelindung-pelindung, tangkal dan seumpama dengan keduanya, dengan beriktikad bahawa kesemua itu mendatangkan manfaat atau menghalang kemudaratan, nescaya dia akan diserahkan kepadanya, iaitu dia akan dibiarkan bersama benda yang dijadikan pelindung itu dan akan ditinggalkan bersamanya. Kesimpulan dari fatwa ni, dia kata meletakkan benda-benda fizikal seperti berah,
duit shilling, garai tak, tabur garai, kedah tak, dan sebagainya sebagai amalan pelaris untuk menarik pelanggan adalah termasuk perkara-perkara khurafat dan boleh membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang disebut di sini tidak boleh lah menggunakan apa tangkal tak. Tapi penulis ni berpendapat dengan tangkal yang menggunakan ayat Quran lah, ayat Quran ataupun ayat suci Al-Quran tak sebagai tangkal, bagi dia boleh lah. Bahkan kalau di sana pun, di Afrika tu, Maulana pun ada yang berpendapat sedemikian lah. Tapi bagi yang berhati-hati, dia hanya mengkhususkan penggunaan tu untuk baby lah, untuk orang yang tidak mampu membaca Quran, macam baby, anak-anak kecil yang tidak mampu membaca Al-Quran tak. Tetapi bagi orang yang mampu baca Quran, bagi dia tidak perlu dah tak. Pelindung dia ataupun kita kata doa dia tu cukup untuk melindungi diri dia tak. Bagi orang yang tak mampu, budak kecil tu boleh lah nak gantung bagi dia. Itu pendapat dia, wallahualam lah. Tapi untuk selamat lah, untuk selamat kita jangan didik apa masyarakat dengan menggunakan benda-benda gini lah. Takut salah cari salah jumpa orang kan, mulalah pergi ke apa huruf-huruf, nombor-nombor tak, tulis 1 2 alif bata ke apa semua, ikat-ikat tak tekak ke, dia akan menjuruh kepada benda-benda gitu. Ya. Ya. Hak tu wallahu alam lah, dari segi keberkesanan tu lagu mana ataupun gapo cara dia tu kita tak tahu tak. Macam orang sakit gigi kan, jika benih merah ke gapo, ataupun ada orang sakit pinggir, dia ada kayu tu ikat pinggir. Jadi kita pun tak tahu mari mana benda gitu tak, cara dia buat tu lagu mana. Hak terbaiknya kita pergi hospital, macam hari tu kita kata kan, bila mengalami kesakitan ni kita pergi hospital dulu. Cacing ke gapo, ada ubat berlaku lah ni. Sebab benda tu kita tahu serupa lah. Hak ni pakai benih, hak tu guna ubat serupa lah. Tak serupa. Hak ni dia buat kajian dengan teliti. Hak ni dia buat kajian. Hak ni Tok Bomo ni tak tahulah. Tu kena tanya cara dia, kena tengok molek cara dia, lagu mana dia buat tu, ataupun ambil mana-mana ke. Jadi kena tanyalah. Kita nak hukum tak tahu. Tapi kalau nak dari segi perbezaan tu, dari segi perbezaan ubat dengan apa dia apa kita kata tali tak ada ikat tu, bezalah. Hak ni menggunakan kajian kan, kajian apa semua terbukti. Hak ni mungkin kita kata doa ke apa semua, tapi kita tak tahu asas dia tu daripada mana. Tu boleh lah kita kaji ke tak. Tapi lama dah tak nampak. Dulu masa zaman budak-budak dulu, kalau orang tua bawa budak kecil ni nampak kenapa dia ni tak, kata cacing, kata sakit gigi, sakit perut tak. Jadi wallahu alam, tu kena tanya orang yang buat tu. Jadi bawah-bawah tu dia cerita berkenaan dengan Maulana menggunakan itulah tangkal tu, dan mungkin mereka berpendapat hak itulah hak menggunakan ayat Quran tu di sana, ataupun mungkin lah kita kata dalam madrasah ataupun ahli radio banding dia panggil benda tu ta'wiz. Ta'wiz tu tangkal lah. Tangkal. Bagi mereka kalau ayat Quran tidak masalah. Jadi wallahu alam lah, itu apa perbezaan pendapat lah. Yang seterusnya larangan yang ketiga tu
beristinja menggunakan najis binatang dan apa dia tulen tu kita dah bincang dah. Seterusnya beberapa perintah dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktahala falyutir man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj wa man istajmara falyutir man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj wa man akala fama takhallala falyalfidh wa ma laka bilisanihi falyabtali' man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj wa man atal gha'ita falyastatir wa man lam yajid illa an yajma'a kathiban min ramlin falyastadbirhu fa inna asy-syaitana yal'abu bimaqa'idi bani adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darimi. Dalam hadis ni juga ada beberapa larangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anjuran. Terjemahan dia, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang memakai celak, hendaklah dia melakukannya dengan bilangan ganjil. Sesiapa yang melakukannya itu adalah bagus, jika tidak, ia tidak menjadi kesalahan. Barang siapa yang beristinja dengan batu, hendaklah dia menggunakan batu dengan bilangan yang ganjil. Sesiapa yang telah melakukannya, ia adalah bagus, jika tidak, ia tidak menjadi kesalahan. Barang siapa yang makan, maka apa yang terselit di giginya, hendaklah dia mengeluarkannya, dan apa yang dia boleh mengeluarkannya dengan lidah, hendaklah dia menelannya. Sesiapa yang melakukannya, ia adalah bagus, jika tidak, ia tidak menjadi kesalahan. Barang siapa yang ingin buang air, hendaklah dia berselindung. Jika tidak, dia mendapati apa-apa yang boleh melindunginya, melainkan longgokan pasir, hendaklah dia membelakanginya, duduk di belakang longgok pasir tadi. Sesungguhnya syaitan bermain di tempat duduk anak Adam. Sesiapa yang melakukannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang baik. Jika tidak, maka ia tidak menjadi kesalahan. Dalam hadis ni ada sebut berkenaan dengan pakai celok lah, pakai celok. Dan disebut di sini, kalulah kita menganggap bahawasanya sepasai mata ni adalah satu anggota, maka dia kata moleknya kita buat 5, maknanya sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. Dan dia sebutlah sini caranya. Dia kata mulakan dengan kanan 2, lepas tu pergi ke kiri 2, lepas tu berakhir dengan kanan. Disebut gitulah, wallahu alam dia ambil mana cara tu. Tapi sekiranya dianggap sepasai mata ni satu anggota, dua anggota yang berbeza, maknanya tidak ada masalah jika kita buat 3 kanan 3 kiri, maknanya akan jadi setiap anggota tu bilangan yang ganjil lah. Itu saja. Tapi wallahu alam lah, dari segi cara ni tak daripada mana, wallahu alam. Cuma memang disebut sini kita bercelak dengan bilangan yang ganjil lah. Dan di sini ada disebut pula berkenaan dengan beristinja menggunakan batu dah. Jadi ni pun kita dah bincang, bilangan yang ganjil tu tak, yang terbaik 3. Kalau kita nak lebih lagi, pastikan bilangnya juga ganjil. Dan juga satu tidak menjadi masalah sekiranya batu tu besar dan ada 3 bucu ataupun lebih dah, yang boleh menghilangkan kotoran tu dah. Itu kita dah bincang. Dan juga di sini ada perbincangan, dia kata siapa yang makan dan ada sisa makanan yang terlekat pada gigi dia,
Tak. Lekat daging ko, celah gigi. Jadi sekiranya dia mengeluarkan sisa makanan yang terlekat pada gigi dia tu dengan menggunakan nyolek gigi ko, tangan ko, jadi dinasihatkan supaya tidak menelan makanan tadi, supaya dia ludah. Supaya apa? Supaya kemungkinan berlaku pendarahan gusi semasa dia duk colek gigi tadi, berlaku pendarahan gusi dan darah tadi terkena ataupun melekat pada makanan tadi, sisa makanan tadi, dan tak molek lah ditelan. Jadi untuk yang terbaik bila kita guna tangan ataupun nyolek gigi tu, maka kita ludah. Tetapi kalau kita boleh buat dengan dengan sekadar lidah, kita gerak-gerak lidah keluar makanan itu, maka tu tidak ada masalah untuk kita telan. Tapi tidaklah wajib kalau kita nak ludah pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian anjuran untuk kita menyembunyikan diri semasa kita qada hajat. Tak, sebagaimana hadis yang sebelum ni, tak. Kita kena pergi jauh, tak, supaya orang tak dengar, orang tak boleh tengok kita, tak. Jadi dalam hadis ni juga, bila kita nak qada hajat, nak buang air, Nabi SAW suruh kita berselindung. Tak, hendaklah dia berselindung, falyastatir. Dan kalulah tak ada arus sangat, tak, dia dinding pun tak ada, ataupun nak buat tirai, tak, nak guna lembing ke kayu ke apa, lepas tu nak sakut kain pula pun tak ada juga. Bagaimana ikhtiarnya? Dia kata kalau tak ada mendapati apa-apa yang boleh melindungi melainkan longgokkan pasir, maka buatlah longgokkan pasir, tak. Buat satu longgokkan yang boleh melindungi dia daripada dilihat orang, maka buat. Dan duduklah di belakang longgokkan pasir tadi, tak, supaya orang tak boleh tengok, supaya orang tak boleh tengok, tak. Sebagaimana kita sebut dah, tak, bila ni pintu tanah ada dah, tapi kena tutup lah supaya kita tidak dapat dilihat oleh orang. Lepas tu kalau kena terpaksa qada hajat di dalam hutan ke tepi jalan ke, pastikan kita duduk di dalam di tempat ataupun posisi yang orang tak nampak. Orang tak nampak, tak, kita lindung dengan kereta ke, tak, ataupun pokok ke, macam mana, apa-apa cara sekali supaya orang tak nampak, supaya orang tak nampak. Jadi bila kita dah lindung diri kita daripada orang, tak, kalulah berlaku tersalah, tak, macam jatuh kain ke apa, jadi orang tak nampak sebab kita dah lindung diri kita daripada tapi kalau kita qada hajat di tempat terbuka, bila berlaku pertama sekalinya tidak elok lah, tidak elok, orang boleh tengok, tak. Yang kedua, bila berlaku kesilapan tadi, tak, macam jatuh kain ke, terlepas kain ke, maka malulah kita, tak. Jadi dengan mengikuti nasihat Rasulullah ni, lindungi diri kita ni, banyaklah hikmah dia nya. Sambung dalam hadis ni dikata, sesungguhnya syaitan bermain di tempat duduk anak Adam. Dia kata syaitan akan berusaha untuk dia dilihat orang lain. Syaitan ni dia akan usaha supaya orang yang duk qada hajat tadi dapat dilihat oleh orang lain. Syaitan juga akan bermain dan menyentuh kemaluan mereka yang tidak berselindung ketika menunaikan hajat. Ini disebut sinilah wallahu a'lam. Tak, maksud dia kata syaitan bermain di tempat duduk Adam tu, dia kata syaitan akan menyentuh kemaluan lah. Ini disebut bagi orang yang tidak berlindung. Bagi orang yang berlindung, bila dia ikut ni yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dia terselamat lah. Dia terselamat
Bagi orang yang tidak berlindung, maka syaitan akan bermain dengan kemaluan dia. Wallahu a'lam lah. Itu larangan ataupun nasihat yang terakhir. Seterusnya, adakah boleh membuang air kecil di dalam bilik mandi? Tak. Bilik mandi kita tu kita guna sebagai tandas juga. Tak kita buang air kecil situ. Ada dah tandas. Tapi boleh tak kita nak guna bilik mandi tu untuk kita buang air kecil? Tak. Adakah dia menjadi satu masalah kepada kita sebab kita akan guna pula bilik mandi tadi untuk mandi? Adakah dia akan menjejaskan kesucian kita kata boleh ke tak? Wa an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fihi aw yatawaddau fihi fa inna 'ammatal waswasi minhu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi والنسائي إلا أنهما لم يذكرا ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang daripada kamu buang air kecil di tempat mandi, kemudian dia mandi atau berwuduk di situ. Sesungguhnya sebahagian besar was-was adalah daripadanya. Jadi di sini secara zahirnya Nabi SAW melarang untuk kita membuang air kecil di tempat kita mandi. Tak. Selepas buang air kecil pula kita pergi mandi pula situ. Tak. Dia boleh menyebabkan was-was. Tak. Macam kita jadikan satu kawasan itu, satu tempat tu tempat mandi. Tak, kita pergi buang air situ, kemudian kita mandi situ. Tak, dia akan menyebabkan kita kata percikan lah. Tak, air yang bertakung situ. Tak, ni tandas zaman dulu lah, tandas zaman dulu. Tak, bukan mana tempat mandi zaman dulu. Tak, dia tidak ada saluran yang baik. Tak, jadi bila mandi air tu akan bertakung lah. Tak, nak boleh kau menyerap masuk ke dalam tanah tu, makin masuk juga. Tak. Jadi bila kita pergi buang air di tempat mandi tadi, tak, kita akan maknanya menyebabkan tempat tadi bernajis. Kemudian kita pergi mandi pula. Tak, kita mandi, air itu akan naik dan mungkin akan mecik kepada kaki kita ke, pakaian kita ke. Tak. Jadi dia boleh menyebabkan penyakit waswas lah. Boleh menyebabkan penyakit waswas. Jadi itulah antara sebabnya kenapa Nabi SAW larang bila kita supaya kita tidak membuang air kecil di tempat mandi. Itu apabila tandas ataupun tempat kita mandi tadi tidak ada saluran yang baik, tak, ataupun kita kata di atas permukaan tanah lah. Tapi sekiranya ada pengairan ataupun saluran yang baik, maka tidak menjadi masalah lah. Tak, tidak menjadi masalah sebab najis kita tu akan mengalir dengan baik, akan keluar lah. Dan bila kita cucu, kita bersihkan kawasan yang kita buang air tadi, dia akan pergi dengan molek. Begitu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya sekiranya kita buang air kecil tadi, dia seolah-olah macam permukaan tanah tadi lah, tidak ada saluran. Tak, macam tanah bilik mandi sumak ke, tak, yakin kupu dulu, pasal kita mandi pula yakin capu pula air. Kita mandi tu dengan najis tadi tak. Jadi kotor lah kaki kita kan. Jadi sekiranya ada saluran yang baik, tidak ada masalah. Tak. Bagi yang kita kata tempat di luar, tanah ke apa semua, ada ulama kata hak tak moleknya kita buang air kecil di tanah yang lembut. Maknanya najis tu akan meresap. Lepas tu pula kita pergi mandi tak, dia akan naik mula. Dia akan naik mula tanah tu tak. Tapi kalau tanah tu kerah tak, bila kita buang air dia akan ngalir gilai. Dan bila kita kita bersih pula,
dia tak masuk dalil lah, dia akan gingali tanah kerah tak? Ada yang kata kalau tanah kerah lah menjadi masalah. Sebab apa? Sebab kalau tanah meresak, dia akan masuk bawah. Bila kita mandi pula, dia akan air lain pula akan tolak untuk meresak bawah tak? Tapi kalau tanah kerah ni, dia akan kupus itu, kalau kita mandi pula, dia akan mecik lah. Jadi kayu ukur dia ataupun hak penting sekali adalah supaya najis tadi tidak kena kita. Supaya najis tadi tidak kena kita, yang boleh menyebabkan kotor ataupun boleh menyebabkan was-was dak. Basuh ni cuci dah ke dak? Mandi tadi cukup dah ke dak? Kena basuh pula nak jadi was-was. Jadi hak penting sekali dak, kalau dalam bilik mandi kita lon ni kak, pastikan saluran ataupun air itu boleh mengalir molek dan tidak ada bertakung. Dan kalau bila kita mandi tu supaya tidak berlaku percikan ataupun air takung tak ni mari balik tubuh kita tak. Jadi menyebabkan itulah was-was. Jadi wallahu alam lah. Seterusnya, dilarang seseorang itu membuang air di dalam lubang. Tak. Masuk alih hutan, pergi hiking ke, tiba-tiba cari tandah tak ada, duduk tengah-tengah dari perjalanan ni, tidak siapa kak nak berhenti lagi, tak ada tandah. Maka antara adabnya ataupun masa musafir ke apa semua tak, urgent kita kata, cari hotel ke apa semua. Jadi kita kena ingat supaya kita tidak buang air tak qada hajat kita dalam lubang. An Abdullah bin Sarjis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi hujrin, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Sayyidina Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang pun daripada kamu buang air kecil di dalam lubang yang tidak diketahui tak. Banyaklah dia punya sebabnya ataupun hikmahnya. Antaranya lubang tadi boleh jadi rumah tak, rumah kepada binatang-binatang kecil ke tak, semut ke macam-macam lagi lah, nak benda-benda hidup dalam lubang ni. Jadi sekiranya kita buang air kecil dari lubang tu, dia akan menyeksa lah tak? Kita akan menyebabkan penginapan ataupun kediaman mereka tu kotor, bau tak? Sebagaimana kita tak suka dengan bau-bau tu, mereka juga lagu tu tak? Jadi kita buat naya kepada binatang dah lah. Itu kalau binatang tu semut. Tapi kalau ular ke tak, jeking ke, benda-benda hak bisa tu tak, kena molek tengah-tengah duk buai tu, tubik unggah kita eceh habis tak. Hak duduk alih tandah pun hak molek-molek ada tubik Allah kepala tak, ada kes kan. Jadi lebih-lebih lagi lah bila dalam hutan tempat yang kita tak tahu tak, lubang ni ada gapo, jangan sengeling pergi cari lubang tak. Memanglah kalau kita kira kan, kalau lubang ni dia akan menyelamatkan kita daripada percikan lah tak. Tetapi ada larangan juga. Sebab apa? Sebab boleh jadi itu sarang binatang bisa, ataupun kita akan mengganggu binatang-binatang duduk itu walaupun dia tidak berbisa tak. Jadi kalau boleh kan, kita buat sendirilah lubang. Nak buat lubang sendiri ke ataupun buat tempat yang comel supaya bila kita buang air kecil tadi tidak mercik tak. Kita buat sendiri bila kita yakin ni tempat ni selamat tak. Jadi antara benda yang kita perlu ambil pertimbangan bila kita buang air dalam hutan ke mana-mana tempat tak, supaya kita mengelak daripada cari lubang untuk buang air kecil. Di sini ada sebut, dia kata perkara ini berlaku kepada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang telah membuang air ke dalam lubang yang merupakan kediaman jin. Lepas tu disebut di sini kata-kata yang dikatakan merupakan kata-kata jin tak. Telah kami bunuh ketua Khazraj Sa'ad bin Ubadah dengan 2 bilah panahannya dan tidak tersasar pada dadanya. Jadi
dengan apa, ada sedikit perbincangan ataupun kita kata masalah lah dari segi jalur sanak ni. Jadi kita tak boleh nak kata secara tepat ataupun secara yakin lah tak benda ni betul-betul berlaku. Tak. Lepas tu dia kata pula, persoalan dia kata tidak ada orang yang nampak sahabat ni dibunuh oleh jin. Yang ada disebut adalah orang temu, orang jumpa dia jatuh di maknanya duduk tidur ataupun kita kata terletak di tempat dia mandi. Nah, dengan kesan lebih-lebih. Jadi bila orang pergi situ, orang dengar suara tak, jin kata gini lah yang disebut ni, telah kami bunuh ketua Khazraj Sa'ad bin Ubadah ni. Tak. Jadi dia kata kalau kita nak percaya ke jin tu memedak lah, dia kata, sebab kita tak boleh percaya ke jin. Mungkin dia tengok sahabat ni meninggal, tiba-tiba dia mari, lepas tu dia pun reka cerita kami bunuh lah apa semua. Kita tak boleh percaya pada jin. Dari segi jalur sanak pun ada masalah. Dan kalau kita nak percaya dengan kata-kata tu pun dia kata tak boleh lah, sebab kita tak boleh nak percaya ke jin. Tak, kita tak boleh nak percaya ke jin. Tapi wallahu alam lah, apakah sebab kematian sahabat kita radhiyallahu anhu ni, dan betul ke dia dibunuh oleh jin tu, wallahu alam. Tapi larangan dan apa kita kata menghindari lubang semasa buang air kecil tu memang patut kita buat lah, tak, supaya walaupun bukan jin, binatang-binatang tu kemungkinan ada dalam tu, tak. Jadi itu saja untuk hari ni, tak. Mudah-mudahan apa yang kita baca boleh memberi manfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, buang air kecil di tengah-tengah tanah lapang. Tengah padang. Ya. Lepas tu yang kedua, buang air kecil di tempat orang ni. Wallahu alam lah, kalau tengah tanah lapang ni, lepas dia tanya gitu ya ke? Hukum apa dia? Buang air kecil di tanah lapang. Wallahu alam lah hukum apa dak. Tapi anjurannya supaya kita berselindung lah daripada pandangnya orang dak, supaya kita tak nampak. Tapi kalau urgent sangat tu, tak, macam jauh sangat orang tak tahu tu, mungkin boleh kot, wallahu alam lah. Tak, duk jauh sangat siapa macam nampak warna ya baju, tak. Kalau pergi dekat baru tahu duduk ke diri, tak. Jadi mungkin tidak ada masalah kot. Sebab dia kalau nak pergi jauh lagi kat, mungkin nilai tak. Jadi dalam situasi gitu mungkinlah tidak dimaafkan lah, tak. Sebab orang pun tak nampak aurat dia jauh, okay? Wallahu alam. Lepas tu yang kedua tu, buang air kecil di tempat orang ni. Buang air kau dah hajat di tempat orang ni. Jadi kita kalulah pertama sekali tu bukan tanah dia kena minta izin dengan tuan tanah tu. Dan kalau bukan maknanya kalau bukan tanah yang dimiliki oleh orang perseorangnya pun, tak, kita belajar dah kalau tempat tu orang guna, okey, macam orang buat berteduh ke, orang berkumpul ke, dia akan mengundang kepada laknat lah, orang. Tak, orang tengok kan, orang akan laknat lah, siapa dia lah punya kerja, tak. Jadi kalulah dalam kawasan tanah orang tu, molek dia minta lah dengan tuan dia tu, tak. Kalau tuan dia bagi kan, maknanya kalau tuan dia terjumpa, kita kata ni tak boleh nak marah dah lah, dah dia benar ke orang tu masuk situ,
Tapi kalau lon ni, kalau dia kawasan tanaman, mestilah dia ada alat-alat dak tepi ke dalam store ke tak. Tak, mungkin dia boleh gali ataupun dia tanam balik tak. Maknanya tidak akan jumpa lah. Jadi wallahu alam lah. Tak, kalau tanaman orang, tanah orang, mintaklah dulu. Tak. Dan pastikan kalau dia buat tu, kalau air kecil tu mungkinlah kita kata lepas 2-3 hari tak bang dah. Tapi kalau buat air besar tu, tanam lah. Tak. Kucing hok tak ngaji sekolah pun tanam. Nak kita hok ngaji sekolah tak tanam dak. Jadi gitulah wallahu alam. Tak boleh jadi juga masuk soalan dia ni, bila dia ditakkan tanaman tu, mungkin ke apa dia buat tu masuk serak jadi baju ke. Dia nak pakai apa tu. Ya. Gitu pun soalan dia. Ya. Wallahu alam. Tu wallahu alam lah bagaimana dari segi. Tapi ke kita guna je baju apa? Tai kambing ke apa semua ke untuk buat baju ke. Wallahu alam lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka